قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Baik, kita sambung pada halaman 180, masih lagi pada bab yang ke-12, Syama'il Al-Ghazali, iaitu bicara berkenaan dengan mukjizat anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada tanda pengenalan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga dituntut kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita ambil tahu, ialah kita mengetahui tentang tanda-tanda, hujah-hujah tentang kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan suatu perkara yang dikatakan mukjizat, iaitu perkara-perkara ganjil dan aneh yang berlaku di dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang berlakunya perkara tersebut adalah untuk membuktikan benarnya kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah Subhanahu wa taala utuskan sebagai rahmat buat sekalian alam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini insyaallah. Dan setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu iaitu menyapu dengan tangannya akan susu kambing yang tiada di dalamnya air susu. Susu kambing di sini bermaksud kantongan susu. Kantongan susu. Maka ketika itu juga terbit daripadanya air susu, dan adalah yang demikian itu sebab Islamnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ni seorang budak yang mana beliau mengembala kambing, mengambil upah mengembala kambing penduduk-penduduk Mekah. Walaupun pada ketika itu telah berlaku, kita katakan konflik, kita katakan suasana tegang antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penduduk Mekah. Baginda sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menyelamatkan seramai mungkin umat manusia daripada kesyirikan dan juga kesesatan. Manakala kumpulan-kumpulan yang sesat pula, orang-orang jahiliyah pula berusaha bersungguh-sungguh untuk menghalang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah berlaku pertentangan yang hebat antara dua aliran ini, yaitu aliran kebenaran, ketauhidan, dan juga aliran kesesatan dan kerosakan ummah. Walaupun berlaku situasi yang sedemikian, walaupun Abdullah bin Mas'ud pernah dengar tentang Nabi Muhammad, tetapi beliau tidak pernah ambil peduli. Abdullah ni seorang budak yang tak pernah ambil peduli, disebabkan usianya yang masih muda dan susahnya kehidupan keluarganya, sehinggalah yang dipedulinya ialah hidupnya yang pagi-pagi, daripada awal pagi lagi dah keluar pergi ke lembah-lembah yang ada rumput untuk menjadi tempat gembalaan kambingnya, dan pulang pada sesudah beberapa hari pulang dalam hal keadaan pulang pada malam hari dalam hal keadaan tak pernah peduli dengan konflik yang sedang berlaku. Tak pernah ambil tahu siapa Nabi Muhammad, tak pernah ambil peduli apa ajarannya, tak pernah. Disebabkan apa? Keadaan kehidupannya itu. Sehinggalah apabila suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang keluar daripada kota Mekah, tujuannya adalah untuk merehatkan diri daripada ketentangan dan juga kejahatan orang-orang Quraisy terhadap mereka. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq yang dalam kehausan dan kelaparan itu datang kepada Abdullah yang sedang mengembala kambing, lalu minta kepada Abdullah, wahai gulam, perahkanlah susu kambing dan berikan kepada kami. Maka nak dibayar, maksudnya bukan nak minta saja, nak dibayar. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, innama ana mu'taman, aku ni adalah orang yang diamanahkan
ya, untuk menjaga, menternak kambing ni, maka ya kambing ni bukan aku punya, aku tak boleh nak bagi ya susunya kepada kalian. Masya Allah. Maka tampaklah ya kegembiraan pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pada wajah Abu Bakar As-Siddiq dengan jawapan daripada Abdullah bin Mas'ud itu. Tidak sebagaimana kebiasaannya orang-orang dewasa di kalangan ya orang-orang hartawan ya yang kaya raya di Mekah, kalau dia minta pada budak-budak suruhan ni, kalau tak diberi maka dia akan mengamuk dan sebagainya. Tapi tak begitu yang berlaku ya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka ya tampak di situ kegembiraan di wajah mereka dengan jawapan ya penuh amanah yang diberikan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka Abdullah bin Mas'ud tak kenal dua-dua orang ni. Salah seorang daripadanya mengatakan, wahai budak, kalaulah kambing yang dah ada susu itu memang kepunyaan tuan dia, engkau berikanlah kepadaku seekor kambing yang belum ada susu. Yang belum ada susu. Kalau aku boleh memerahnya, maka ia susu itu bukan milik tuannya. Masya Allah. Sebab apa? Tak ada susu lagi. Maka Abdullah bin Mas'ud pun dia tengok ada seekor kambing dara yang belum bunting dan belum pernah melahirkan anak. Maka kata dia, kalau nak perah juga ambillah yang ni. Yang memang kantungan susunya pun belum ada lagi sebagaimana kambing dewasa. Maka pada ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan baginda pada kambing tersebut dan dengan bacaan bismillah menyebut nama Allah saja. Maka tiba-tiba keluar kantungan susunya dan susunya amat banyak sehingga diperah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, diberikan kepada Nabi kita minum. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pula minum. Kemudian ada lagi diberikan pula pada Abdullah supaya Abdullah minum. Abdullah kata, aku minum dalam hal keadaan aku tak percaya macam mana kambing yang belum pernah melahirkan anak ni ada susu yang sedemikian. Maka ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq nak beredar, bila Nabi kita sapu tangan baginda semula pada kantungan susu tu dan Nabi kita katakan masuk, maka kembalilah ia sebagaimana biasa. Abdullah bin Mas'ud pun tanya, tuan, boleh tak ajar aku apa yang tuan baca tadi? Ini maksudnya apa? Keinginan untuk belajar ilmu pula, Masya Allah, yang ada pada diri Abdullah bin Mas'ud. Jadi kita kadang-kadang, Masya Allah, kita pun sama juga tuan-tuan. Ada orang kena, ada orang, Masya Allah, kita tengok dengan keadaan aksiden tu, pada hukum adatnya, terkorban, meninggal punya. Tengok keadaan yang macam tu, tiba-tiba tengok dia duduk tenang aja. Dalam kereta, Masya Allah, walaupun tersepit dalam kereta, dia depan belakang tersepit, Masya Allah, tapi tenang aja, tak ada luka, tak ada apa, Masya Allah. Almarhum Tuan Guru Haji Omar dulu tuan-tuan, salah seorang daripada guru kita, Masya Allah, aksiden yang sangat-sangat teruk kalau tengok pada keadaan kereta beliau, Masya Allah. Mungkin kita katakan pada hukum adatnya meninggal, tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau, Masya Allah. Maka orang nanti duduk tanya, ada beramai ayat apa? Ada beramai apa ni? Masya Allah. Maka begitulah hal keadaan Abdullah bin Mas'ud. Bila dia tengok keadaan tu, dia langsung tanya, boleh tak ajar pada aku ayat yang baca tadi? Itulah detik awal permulaan perkenalan Abdullah bin Mas'ud dengan Nabi SAW, yang mana beliau daripada seorang yang mengembala kambing akhirnya menjadi seorang khadam yang berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Bahkan beliau di antara orang yang terawal di kalangan kanak-kanak yang berkhidmat buat Rasulullah SAW sesudah beliau memeluk Islam, sehingga dikatakan intaqala, beliau berpindah daripada yar'al ghanam, daripada mengembala kambing, ila khidmati khairil anam, kepada berkhidmat kepada semulia-mulia makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Jadi itu juga di antara contoh ya mukjizat yang telah diriwayatkan berkenaan dengan keganjilan yang berlaku, yang takkan berlaku kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala nak tunjukkan benarnya kenabian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah Allah tundukkan Allah tundukkan makhluk ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah setengah daripada sahabatnya terbit biji matanya kerana anak panah pada ketika ia perang Sabil. Maka mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam biji mata yang terbit itu, maka mengembalikan ia ke dalam mata sahabatnya itu, maka lalu baik padahal terlebih daripada matanya yang tiada kena panah itu. Ini yang berkenaan dengan Sayyidina Qatadah bin Nu'man, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayatnya dalam Dalailun Nubuwah. Bagaimana dengan Qatadah bin Nu'man, mata dia kena panah terpacak masuk dalam mata, tuan-tuan. Qatadah bin Nu'man ni masya-Allah orang yang masya-Allah dia punya berusaha tu untuk menghalang panah-panah yang dihalakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu daripada panah itu tepat kena dalam rongga mata dia. Maka bila dicabut panah tu terkeluar sekali biji mata dia. Lalu orang mengatakan bahawa potong ajalah mata tu sebab dah pecah dan terkeluar pula. Jadi dah buta, kemudian tercabut daripada tempatnya pula. Maka pada ketika itulah beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tengok keadaan Qatadah ni, Nabi kita menangis dan Nabi kita berdoa, ya Allah, sebagaimana dia bersungguh dalam mempertahankan wajah Rasulmu, engkau peliharalah wajahnya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam letak balik biji mata tu di tempat dia. Tiba-tiba kembali mata itu, masya-Allah, dapat melihat semula dalam hal keadaan sembuh. Bahkan mata tersebut dikatakan terang sampailah seumur hidup beliau. Sebelah mata tersebut tidak pernah kabur. Ini anugerah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Qatadah bin Nu'man radhiyallahu taala anhu. Dan setengah daripada mukjizatnya itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib sakit mata ketika perang Khaybar. Waktu Nabi kita nak melantik seseorang untuk menjadi general, ketua angkatan perang yang memegang panji-panji peperangan untuk memerangi orang-orang Yahudi Khaybar. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku akan lantik seorang yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasul juga sangat mencintainya. Masya Allah. Maka para sahabat ni semuanya datang awal esok hari ini, sebabnya masing-masing harap mereka lah orang yang mendapat gelaran tersebut, orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul, orang yang masya Allah mencintai Allah dan Rasul, sehingga Allah membalas cintanya tersebut dengan lebih kecintaan lagi daripada Allah dan juga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup kita, tuan-tuan, kita satu selawat, Allah balas 10 selawat. Maka begitulah juga satu rasa kasih, cinta, rindu pada baginda sallallahu alaihi wasallam nanti akan dibalas dengan 10 kali gandanya. Maka sebab itu bila datang musim-musim kita menyambut Rabiul Awal ni, bersemarak di mana-mana pun sambutan memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyemarakkan semula kerinduan itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya dengannya kita lebih banyak melakukan ketaatan, supaya dengannya kita merasa malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak mendoakan untuk kita, yang banyak berkorban untuk kita, yang bukan hanya sekadar titisan peluhnya kerana risaukan kita, tetapi masya Allah titisan darahnya dalam hal keadaan memperjuangkan agama ini, sehinggalah kita mendapat nikmat iman dan juga nikmat Islam yang mudah-mudahan dengannya menjadikan kita orang yang lebih bersemangat
untuk mengamalkan sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat ni bila Nabi kita katakan esok aku akan lantik seorang yang sangat mencintai Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul juga sangat mencintainya, semua orang datang awal. Mengharapkan dialah orangnya. Sehingga apabila Nabi kita perhatikan tak nampak Sayyidina Ali bin Abi Talib, maka ditanya di mana Sayyidina Ali, maka dikatakan beliau dalam hal keadaan sakit mata sehingga tak dapat berjalan ni. Sakit mata dengan bengkaknya sampai tak boleh buka mata. Maka dipapah Sayyidina Ali bin Abi Talib datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi kita ludahkan ke dalam matanya. Nabi kita doakan dan Nabi kita ludahkan, Allahumma rabban nas azhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Lalu ditiupkan ataupun diludahkan pada mata Sayyidina Ali bin Abi Talib, maka seketika itu juga sembuh mata tersebut, sehingga tidak lagi rasa kesakitannya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala jadikan mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada masa itulah jadi sembuh mata Sayyidina Ali itu, maka menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dia memegang akan panji pada ketika mana perang Sabil itu, yakni menjadi ketua yang menjaga liwa, iaitu bendera di dalam peperangan. Dan setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah beberapa sahabat itu mendengar mereka itu akan makanan yang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan tasbih. Sahabat ni dengar makanan yang Nabi kita makan tu mengucapkan tasbih, yakni memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Seisi alam ni bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih, yakni menyanjung, memuji dan juga menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka makan makanan yang macam tu tuan-tuan. Kita duk makan ni, kita tak tahu makanan yang kita makan tu duk tasbih ke duk maki kita ke. Kalau dengan ahli maksiat mungkin juga makanan tu tak reda untuk dia dimakan, masya-Allah. Dia tak reda dirinya dimakan oleh orang yang buat maksiat, oleh orang yang derhaka pada Allah, oleh orang yang masya-Allah tak kenal Allah. Maka dengan sebab itulah bila disebut tentang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tak diutuskan dikau wahai Muhammad kecuali perutusan itu adalah sebagai rahmat untuk sekalian alam. Para ulama kita mengatakan bahawa di antara rahmat itu ialah seisi alam ini dapat bergembira dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah seisi alam yang tunduk, yang patuh, yang taat, yang bertasbih kepada Allah dimanfaatkan oleh hamba-hamba Allah yang taat, yang setia, yang kenal kepada Allah. Mereka tak rela diri mereka dimanfaatkan oleh orang-orang yang derhaka kepada Allah, yang tak kenal kepada Allah. Udara yang kita sedut tuan-tuan, oksigen yang kita sedut juga adalah hamba Allah yang bertasbih kepada Allah, masya-Allah. Dia tak rela kalau saatnya yang menghirupnya itu adalah orang-orang yang masya-Allah tak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya adalah setengah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kena penyakit pada kakinya, maka menyapu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya, maka sembuh penyakitnya itu pada ketika itu juga. Ada orang yang sakit kaki, Nabi kita sapu aja sembuh. Ada orang yang terkena masya-Allah tumpahan air panas sehinggalah melecor bahagian yang kena benda panas tu.
Maka ya mak dia ni datang berlari-lari bawa datang pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya tiupkan dan sapu aja, maka sembuh pada seketika itu juga. Itu sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Ibar fi Mu'jizati Khairil Bashar. Ya, ada riwayat berkenaan dengan sahabat yang terkena ya periuk panas ataupun tumpahan daripada periuk panas, ya, yang datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ya dengan tiupan ya daripada ya mulut baginda sallallahu alaihi wasallam itu, masya-Allah, jadi sebab musabab kesembuhan ya pada ketika itu juga. Ya, sebagaimana kita ambil maklum bahawa bila Allah berikan satu mukjizat kepada nabi-nabi yang lain, maka Allah akan lebihkan mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kemuliaan dan ketinggian ya maqam baginda sebagai kekasih Allah. Maka dengan sebab itulah Imam Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Sulami Ad-Dimashqi Al-Masri menyebutkan bahawa tiap-tiap mukjizat yang kalau Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain, Allah akan lebihkan kepada nabi kita. Ya, itu yang dikatakan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Demikianlah ya para rasul itu Allah tinggikan darjat sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Maka masya-Allah ya, dengan ketinggian darjat kemuliaan ya diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih Allah, sebagai pemberi syafaat kepada seluruh umat, yang sampai bukan hanya sekadar manusia mengharapkan syafaat baginda, bahkan dengan para nabi dan rasul juga sangat mengharapkannya. Maka ya sesuai dengan maqam dan ketinggian itu, Allah kurniakan kepada baginda tiap-tiap anugerah yang Allah berikan kepada para nabi yang terdahulu. Kalau dengan Nabi Nuh alaihi salam dengan mukjizat bahteranya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan boraknya, masya-Allah ya. Di situ kita sudah nampak ya akan ya kelebihannya. Kalau dengan Nabi Isa alaihi salam dengan tangannya yang menjadi sebab kepada kesembuhan orang-orang yang sakit, masya-Allah. Baginda sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya yang mulia bukan hanya menjadi sebab kesembuhan pada yang sakit, tetapi masya-Allah mengembalikan mata yang keluar ya daripada tempatnya. Di situ ada dua mukjizat, mengembalikan mata ke tempatnya satu mukjizat, mengembalikan penglihatan ya yang cerah ya bahkan sehat sepanjang hayat, itu satu mukjizat yang lain. Ya, kalau dengan Nabi Musa alaihi salam memancarkan ya mukjizatnya dengan tongkat yang diketuk pada kita katakan batu terpancarnya air, maka Allah lebihkan Nabi kita dengan air keluar daripada tangannya, masya-Allah ya. Begitulah hal keadaan mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ya dengan binatang berbicara kepadanya, masya-Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hatta dengan benda yang tak terlintas dalam akal kita bercakap, tiba-tiba boleh bercakap. Ya, sehinggakan dengan tunggul kurma boleh bercakap, sehinggakan dengan bongkah batu boleh bercakap. Ya, dalam sahih Muslim Nabi kita mengatakan, aku masih mengenali sebongkah batu yang memberi salam kepadaku sebelum aku diutuskan. Masya-Allah, sampai begitu Allah lebihkan diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka ya kalaulah dengan ya para nabi dan rasul Allah berikan kelebihan, maka Nabi Muhammad Allah lebihkan. Begitulah juga dengan umat baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah lebihkan daripada umat-umat yang lain. Maka bersyukurlah kita kepada Allah ya yang telah memilih kita menjadi umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal keadaan kita tak minta-minta, ya Allah yang tentukan dalam takdirnya kita telah dilahirkan di zaman ini untuk menjadi umat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya adalah pada suatu masa tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Sabil, padahal kekurangan mereka itu akan bekal, maka menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan akan bekalan yang sedikit dan yang masih tinggal pada mereka itu,
maka mendoakan Nabi SAW akan makanan yang dihimpunkan itu. Lalu tiap-tiap seorang memenuhi akan tempat bekal mereka itu hingga penuh segala tempat bekal mereka itu daripada yang demikian itu. Masya Allah, dikumpulkan bekas-bekas makanan, ya, yang bekal yang dibawa. Ada orang yang bawa kurma, ada orang yang bawa tepung, ada orang yang bawa apa, maka saat didoakan saja penuh balik semua bekas-bekas masing-masing. Ini merupakan mukjizat yang Allah berikan ya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan mukjizat memperbanyakkan makanan ni banyak sekali dalam riwayat-riwayat hadis berkenaan dengan bagaimana Allah anugerahkan berkat daripada doa ataupun sentuhan ya baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, maka jadi mukjizat. Ya. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu adalah ada daripada orang kafir yang mengganggu akan perjalanan Nabi SAW. Maka sabda Nabi SAW, jadilah engkau akan yang demikian itu, maka jadilah ia pada ketika itu menggeletar, lalu ia mati pada ketika itu juga. Masya Allah, sampai begitu. Hanya tersungkurnya musuh yang ingin melakukan kejahatan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada mukjizat itu bahawa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak meminang akan anak seseorang, padahal tiada mahu ia memberikan anaknya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata ia, anakku itu tiada mahu kerana ia kena penyakit sopak. Dia bagi alasan sebab anak dia tu kena sopak. Maka sabda Nabi SAW, maka hendaklah ia jadi akan yang demikian itu. Maka ketika itu jadi sungguh-sungguh anaknya itu kena penyakit sopak itu. Wallahu alam. Ini di antara kisah yang jarang-jarang kita dengar, dan ini di antara kali pertama saya pun dengar. Wallahu alam. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW yang terlebih besar lagi kekal hingga hari kiamat, yaitu Al-Quran yang amat mulia, yang lemah segala makhluk daripada segala jin dan manusia akan mendatangkannya sepertinya, yaitu barang satu surah atau satu ayat, sekalipun seperti firman Allah Jalla wa'ala, la in jitama'atil insu wal jin ala ay ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Jikalau dihimpunkan segala manusia dan sekalian jin atas bahawa berkehendak mereka itu mendatangkan dengan seumpama Al-Quran ini, nescaya tiada dapat mereka itu dengan seumpama Al-Quran itu. Dan jikalau ada setengah mereka itu bagi setengah mereka bertolong-tolongan sekalipun bagi mendatangkannya. Jin dan manusia ni kalau tolong, pakat-pakat nak buat satu surah ataupun satu ayat yang sama macam ayat Quran, mereka tak akan dapat untuk melakukannya. Ini menunjukkan keindahan, tingginya gaya bahasa Al-Quranul Karim itu. Perkataan ayat contohnya banyak di dalam Al-Quran, kalimah ayat, dan ada makna-makna yang berbeza. Perkataan wahyu contohnya, perkataan wahyu, kalaulah perkataan wahyu itu ditujukan kepada para nabi, ia merupakan makna wahyu yang sebenar, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala mengutuskan wahyu dengan diturunkan Alkitab kepada para nabi dan rasul. Tapi kalaulah perkataan wahyu itu kepada binatang, contohnya dalam Al-Quran Allah berfirman, wa auha rabbuka ilan nahli, dan Allah mewahyukan kepada lebah. Wahyu apa? Lebah bukannya nabi, macam mana terima wahyu pula? Maka wahyu di situ ialah fitrah. Allah campakkan satu sifat fitrah pada binatang ni, pada lebah ni, sehingga Masya Allah lebah itu memilih tempat tinggalnya. Anittakhidhi minal jibali buyuta. Yang pertama lebah gunung, menjadikan gunung ganang sebagai tempat tinggalnya.
ya, sehingga masya-Allah sarang-sarang lebah ni di tempat-tempat yang sangat tinggi, ya, di iklim yang sejuk, masya-Allah. Yang kedua, ya, wa minasyajari, lebah pokok, ya, lebah yang bersarang di pokok-pokok, ya, termasuklah kelulut ke apa ke ada dalam batang pokok, masya-Allah, ya. Wa mimma ya'rishun, dan juga, ya, daripada tempat tinggal manusia, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran sehinggalah para ulama membicarakan tentang takdim dan takhir, ya. Takdim dan takhir bermaksud mana yang disebut dulu, mana yang disebutkan kemudian. Hatta pada takdim dan takhir itu pun, kata para ulama, ada ilmu yang nak diberikan kepada kita. Sebab apa didahulukan dengan sebutan lebah gunung, kemudian baru lebah pokok, kemudian baru lebah, ya, lebah, ya, di tempat tinggal manusia, ya. Apabila dikaji, ya, kandungan, ya, kandungan kita katakan, ya, madu lebah tadi, masya-Allah, ya, berbeza-beza zat madu tadi tu, ya, kualiti madu tu. Madu yang terbaik adalah madu lebah gunung, masya-Allah, ya. Jadi ini kita lihat bagaimana tiap-tiap yang Allah sebut dalam Al-Quran, maka masya-Allah ada sebab musababnya, bukan saja-saja sebut, ya. Pada takdim dan takhir pun. Sebab apa? Wasariqu wasariqatu, pencuri lelaki, kemudian baru pencuri perempuan, ya. Tetapi kalau bab zina, ya, az-zaniyatu waz-zani, ya, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina. Kenapa sebut perempuan dulu, tapi dalam bab mencuri sebut lelaki dulu, ya? Maka ia sesuai dengan sifat fitrah, ya, manusia ni, masya-Allah. Jadi ada takdim dan takhir Allah sebut ni bukan saja-saja sebut, ya, bukan saja-saja sebut. Dan banyak lagi, ya. Jadi bila kita tengok Al-Quran, ayat yang pertama diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, masya-Allah. Maka ayat ini berkenaan dengan tauhid, Allah yang menciptakan, ya, digunakan kalimah Rabb, ya, bermaksud yang mentadbir, yang mengurus, yang mengatur, ya, yang segalanya, masya-Allah, dalam kekuasaannya, sehingga takkan berlaku sesuatu pun kecuali dengan ketetapannya, ya. Tetapi cuba tengok pada ayat yang kedua, ya, khalaqal insana min 'alaq, Tuhan yang telah menciptakan manusia daripada, ya, daripada alaq, daripada setitis mani, masya-Allah. Maka, ya, itu merupakan, ya, makluman tentang apa? Makluman tentang sains, ya, agama ni, kitab ni yang diturunkan ni, ilmu awal yang diberikan kepada baginda Nabi adalah ilmu, ya, adalah ilmu berkenaan dengan ketuhanan. Dan yang keduanya ialah pembuktiannya adalah melalui pengkajian, masya-Allah, ya. Sebab itulah sains dengan Islam ni dia seiring, ya. Orang-orang Islam dahulu, masya-Allah, kerana dia bersungguh mengamalkan Islam dalam hidup dia, maka Allah buka ilmu, khazanah ilmu yang banyak Allah beri kepada mereka, sehingga mereka menemui berbagai-bagai pertemuan. Sebab apa? Mereka orang yang tak pisahkan sains dengan agama, ya. Mereka orang yang tak pisahkan sains dengan agama. Maka mereka jumpa banyak khazanah ilmu yang mereka dapat petik daripada Quran untuk membuktikan benar Al-Quran ini merupakan mukjizat khalidah, mukjizat yang berkekalan sampai hari kiamat. Apa yang Quran sebut, masya-Allah, akan jadi, akan berlaku, akan terbukti satu persatu. InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang, ya, pada mukjizat Al-Quran ini. InsyaAllah masih banyak lagi perkara-perkara yang dapat kita bicarakan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan kepada kita, ya, kelapangan waktu dan juga, ya, kesejahteraan, ya, hidup, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita dengan aman, tenteram, dijauhkan daripada segala wabak dan penyakit, diangkat segala derita dan sengsara, bahkan, ya, dihilangkan kebimbangan dan juga keresahan daripada hati tiap-tiap orang daripada kita, ya. Dan, ya, patuhilah, ya, perintah-perintah pihak berkuasa dalam tempoh, ya, kita penularan wabak yang tak dapat nak yang tak dapat
kita katakan ya, nak dikesan ni tuan-tuan, ya, benda kita tak nampak, ya, maka patuhilah peraturan-peraturan itu. Sehari dua ni kalau tak bersalam pun tak apa, ya, sebab apa, kita tak tahu datang daripada mana dan sebagainya, ya, bertemu dengan siapa dan sebagainya. Apatah lagi, ya, kawasan kita ni juga termasuk dalam, ya, kawasan kluster baru yang baru diumumkan petang tadi, masya-Allah, ya. Dekat-dekat dengan kita aja. Jadi ya, jagalah, ya, kita jaga sama-sama, ya, mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyya wa la matruda wa la mahrumah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.